Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada pelajar kelas saya. So, untuk kelas kita pada hari ini, kita akan masuk bab baru iaitu bab 9, poligon asas. Okey. Untuk yang latihan yang saya bagi awak dalam bentuk PDF yang minggu lepas tu, jangan risau, kita akan bincang soalan tu nanti dan kita akan bincang soalan tu sebagai latihan ulang kaji. Tapi kita akan bincang soalan tu. So, awak tunggulah dulu untuk soalan tu. Kita akan masuk bab baru dulu iaitu poligon asas. Okey, apakah yang anda akan pelajari dalam bab ni? Okey, benda pertama yang kita akan belajar ialah poligon. Nanti kita akan belajar pula dalam 9.2 sifat segitiga dan sudut pedalaman serta sudut perluaran segitiga. Dan yang terakhir ialah sifat sisi empat dan sudut pedalaman serta sudut perluaran sisi empat. Okey, kenapa kita belajar bab ni? Sebagai asas pengetahuan untuk penggunaan poligon dalam bidang pembinaan. Okey, maknanya bila kita nak bina sesuatu tu, kita menggunakan poligon. Itu sifat-sifat poligon tu lah kita akan belajar. Okey, macam kalau kita nak buat rumah ke, kita buat rumah, kita pakai bentuk-bentuk poligon. Macam nak rumah petak ke, segitiga ke, macam tu. Okey, semua tu macam kalau kita berminat dalam bahagian arkitek, semua tu memainkan peranan sebab ia membuka minda kita lah kepada sifat-sifat poligon tu, dan apabila poligon tu dicantumkan, dia akan menjadi satu bentuk yang cantik. Macam tu. Jadi macam awak tengok dekat kubah ni, awak tengok lah, setiap semua ni ada pembentukan poligon yang yang disamakan ataupun dia punya bentuk tu is repeated, berulang-ulang, dia jadilah satu bentuk yang cantik. Okey, macam ada kata Masjid Putra ialah satu daripada mercu tandai utama di Putrajaya, dikunjungi oleh pelawat kerana reka bentuk yang cantik yang mengagumkan. Keunikan seni bina yang dipamerkan ini terdiri daripada gabungan pelbagai poligon. Macam tu. Kalau awak satu hari nanti nak jadi macam pelukis yang berjaya, awak akan menggunakanlah bentuk-bentuk poligon ni untuk mereka bentuk yang awak rasa, yang awak suka itu. Okey. Carl Friedrich Gauss ni ialah seorang ahli matematik Jerman yang banyak menyumbang dalam bidang matematik. Antara penemuan yang penting ialah memperkenalkan cara untuk membina poligon sekata 17 sisi dengan hanya menggunakan jangka lukis dan alat tepi lurus. Okey, dia yang memperkenalkanlah poligon tu. Okey, seterusnya kita akan masuk dalam 9.1a iaitu poligon. Okey, awak tengok macam mana lebah tu membina ni. Dia punya sarang tu supaya dia boleh simpan madu yang dia ambil daripada pokok bunga tu. So maknanya ada pokok bunga, madu daripada pokok bunga ni dia akan bawa ke dalam, dia akan simpan dalam sarang dia. Sarang dia ni berbentuk heksagon ataupun berbentuk poligon lah. Okey. Bila kita tengok bentuk poligon tu sendiri apa? Apa definisi poligon tu? Kalau orang tahu poligon tu apa? Okey, poligon ialah suatu bentuk tertutup pada suatu satah dengan sisinya terdiri daripada 3 atau lebih garis lurus. Maknanya poligon tu mestilah tertutup, dia tak boleh terbuka bentuk dia tu macam ni. Macam ni tak boleh. Dia kena tutup. Dan dia punya sisi dia tu mestilah lebih daripada 3 ataupun lebih daripada 3. Maknanya lebih daripada 3. So 3 boleh tak? Boleh lagi. 4 boleh lagi. Mana 2 tak boleh. Okey, nampak tak bentuk dia ni? Dia berulang-ulang, cantik lah bentuk dia. Heksagon banyak-banyak. Macam tu. Okey, kita tengok aktiviti penerokaan 1. Dia kata dalam ni untuk meneroka bilangan sisi, bucu dan perpenjuru poligon. Okey, dalam bab ni kita nak belajar apa itu perpenjuru poligon, bucu dan bilangan sisi. Okey, dia kata seret bilangan sisi. Untuk mengubah bilangan sisi, klik pada petak memaparkan, catat bilangan sisi, bucu dan bilangan perpenjuru yang ditunjukkan. Okey, maknanya bila dia ubah titik ni, bilangan sisi akan bertambah. Apa itu sisi?
Okay, sisi adalah apabila dua titik dalam poligon bertemu. Maknanya bila titik A, contohlah ni titik A, ni titik B, C, D, lukisan saya ni tak apa cantik sangat. Okey, macam kena bagi kena titik lah macam tu. A ke B satu sisi. B ke D dua sisi yang kedua. C ke D sisi yang ketiga. A ke C adalah sisi yang keempat. So dalam bentuk segi empat, poligon segi empat ni dia ada 4 sisi. Berapa bucu dia ada? So maknanya setiap yang tajam ni, yang macam tajam-tajam tepi ni dipanggil sebagai bucu. Dan dia pun ada 4 bucu. Okey, perpenjuru tu apa benda? Okey, perpenjuru poligon tu adalah dua bucu bertemu di dalam poligon tu. So maknanya A dan D ni satu perpenjuru, B dan C ni adalah perpenjuru yang kedua. Okey. Daripada penerokaan ni yang kita tengok ni, yang saya habaq kawan ni, kita nak cuba tahu berapa banyak perpenjuru yang saya kata ni yang dalam ni. Okey, dua bucu bertemu di dalam di dalam poligon tu. Okey, so kita nak tahu berapa perpenjuru yang ada. Okey, so maknanya kita nak tengoklah macam mana nak kira tu. Tengok dari kata ni. Bilangan sisi 3. Bilangan bucu. Dah kali dia nak tahu jumlah bilangan perpenjuru. So kita nak tahu berapa perpenjuru yang ada. So macam mana kita nak tahu? Daripada aktiviti penerokaan 1 didapati bahawa bagi satu poligon, bilangan bucu sama dengan bilangan sisi. Bilangan perpenjuru boleh ditentukan dengan mengikut langkah-langkah berikut. Okey, maknanya satu, kenal pasti sisi poligon itu. Bilangan sisi ditolak dengan M. Okey, so maknanya katakan hasilnya ialah bilangan sisi tolak dengan dan hasilnya ialah M. So maknanya contohlah sisi dia N. Tolak 3 sama dengan M. So maknanya N ni apa? Kan saya kata N ni adalah unknown lah. Maknanya contoh kita tak tahu benda tu berapa, kita boleh gantikan dengan perkataan. Okey, kita tak tahu sisi dia berapa. Tapi nilai dia kita akan dapat jawapan dia pun tak tahu, tapi kita berubah dia M. So M darab 2 sama dengan 2M. Lepas tu dia kata pula ni nilai M didarab dengan 2. Jadi kita akan mendapat 2M. Ni saya tunjuk secara apa yang dia bagi tahu kat sini lah. Okey. Nilai 2M ditambah dengan semua integer yang kurang daripada M sehingga 1. Okey, contohlah M ni sama dengan 3. Dia kata yang kurang daripada M. So maknanya M kurang daripada ditambah dengan nilai yang kurang daripada M macam ni. Dia kurang daripada M. So maknanya M, nilai yang 2M ni akan tambah dengan nilai yang kurang lah daripada nilai dia. Hinggalah seterusnya. Macam tu. So maknanya kalau M tu 4, dia akan tambah lah dengan 3, 2, 1. Tengoklah dia kata ni. Dia cari bilangan bucu dan bilangan perpenjuru bagi sebuah poligon dengan 10 sisi. Bilangan bucu sama dengan bilangan sisi. So kalau ada 10 bucu adalah 10 sisi. Okey, nak cari bilangan perpenjuru macam saya kata tadi lah. N tolak M sama N tolak 3 sama dengan M. 2 darab M sama dengan 2M. 2M tambah dengan kurang daripada M. Okey, macam ni. So, kita ambil lah formula yang ni, step ni tengok. Dia kata 10 kan. Okey. 10 tolak 3 sama dengan 7. So, M sama dengan 7 lah. 7 darab 2, sama dengan 14. 14 tambah dengan kurang daripada M, 7 berapa? 6. Tambah 5, tambah 4, tinggallah. Sampailah 1. Okey, dah kali jawapan dia 35. Macam inilah macam mana dia jumpa jawapan 35 tu.
Tapi ada cara lagi mudah yang kita boleh gunakan untuk mencari bilangan per penjuru ialah dengan menggunakan formula ni, iaitu n darab n tolak 3 sama dengan 2. N ini adalah bilangan sisi. Jadi kita ambil lah contoh soalan yang sama. Kita ambil 10 tolak 3 sama dengan over 2. Kita akan dapat 10 tolak 7 sama dengan 2. 70 bahagi 2 sama dengan 35 per penjuru. Maknanya dalam tu 10 sisi dia tu macam ni. Ni segi 4 lah, contoh lah 10 sisi dia macam tu dia. Dia macam banyak dalam tu penjuru yang boleh bertemu sama mereka. Okey, faham tak? Nanti kita akan tengok soalan 9.1a. Kita tengok soalan nombor 1. Yang seterusnya awak buatlah 20 sisi tu. Awak tak perlu pun lukis rajah dia, awak just kira saja. Okey, tu awak ambil n tolak 2 over m. Awak pakai je formula ni sebab dia lagi mudah. n tolak 2 over 2. So ambil 6 tolak 2 over 2. Awak akan dapat apa? 6 tolak 4. 24 bahagi 2 sama dengan 12. Maknanya bagi sisi yang 6, penjuru dia adalah 12. Okey, kita tengok seterusnya. Yang B, C, D ni awak sambung ya. Okey, kita tengok. Dia kata, bagaimanakah anda melukis, berlabel dan menamakan poligon? Okey, bila sisi dia tu lebih daripada 3 dan dia tertutup bentuk tu, semua bentuk tu dipanggil poligon. Okey, secara amnya lah, macam kita tengok semua bentuk-bentuk tu, kita panggil, tu bentuk. Tapi bentuk apa? Kita tak tahu. So, macam tu lah juga poligon. Okey, poligon dia ada nama dia. Okey, kalau poligon yang mempunyai segi 3, kalau sisi dia mempunyai 3, dipanggil nama poligon dia segi 3. Kalau 4, dipanggil sisi 4. Kalau 5, sisi 4 ni bukan petak dia boleh macam ni, dia boleh macam tu. Okey. Sisi 4 ni dia punya sisi dia tu tak semestinya sama panjang. So dia boleh jadi macam-macam panjang, macam trapezium ke. Dia masih dipanggil sisi 4. Okey, macam tu. Seterusnya dipanggil pentagon, bilangan sisi dia 5. Okey, tengok ni bilangan sisi dia 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4 bilangan sisi dia. Heksagon ada 6. Maknanya bila awak kira sisi dia ada berapa, awak tahu, nama poligon ni adalah heksagon. Awak bilang macam ni, 1, 2, 3, 4, 5, 6. So sisi tu apabila dua bucu bertemu bucu, maknanya satu ni dipanggil satu sisi. Ni 2 sisi, 3 sisi, 4 sisi, 5 sisi dan ni adalah 6 sisi. Okay, kalau heptagon, dia punya sisi adalah 7. Kalau oktagon, dipanggil dia punya sisi 8. Nonagon, dia punya tu adalah 9. Dan dekagon, 10. So maknanya daripada 5 dan ke atas saja. Nama dia tu unik lah. Pentagon, hexagon, heptagon, oktagon, nonagon dan dekagon. Okey, suatu poligon boleh dilukis dengan mengikut langkah seperti berikut. Okey, kenal pasti bilangan sisi poligon itu. Tandakan titik yang sama dengan bilangan sisi. Sambung semua titik itu supaya menjadi satu bentuk tertutup. Labelkan bucu-bucu dan namakan poligon itu. So, maknanya kenal pastilah sisi itu. Tengoklah sini 1 sisi, 2 sisi, 3 sisi, 4 sisi, 5 sisi. So, betul ke 5 sisi? 1 sisi, 2 sisi, 3, 4, 5, 6. So, awak buatlah titik. Tandakan bilangan dengan titik. So, macam ada contoh macam ada 5. Awak buatlah 5 titik. 1, 2, 3, 4, 5. So, awak tandakan bilangan titik yang sama dengan bilangan sisi. Lepas tu, sambungkanlah titik ni.
Lepas tu dia kata labelkan awak lah A, B, C, D, E ke. Ikutlah nak berhuruf apa pun. Lepas tu ni dipanggil sebagai pentagon. Sebab dia ada 5 sisi. Itu saja, mudah saja. Bucu-bucu sebuah poligon selalunya dilabelkan mengikut susunan abjad dan poligon itu dinamakan sama dan mengikut arah jam atau lawan arah jam bucu-bucunya. Maknanya ABC ni ikut lawan jam. Contoh kalau awak A, B, C, D, E, F, G ikut arah jam pun boleh. Mana-mana pun boleh. Asalkan awak faham apa benda yang awak labelkan. Okey. Dan akhir sekali awak lukislah poligon ni. Dan awak buat mahir 89.1. Senang saja. Tak perlu salin soalan. Awak hanya perlu menjawab saja jawapan dia. Okey, sekian. Terima kasih.